Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang ceria, pagi yang tenang. Allah Subhanahu wa taala berikan kita sekali lagi kesempatan, bukan hanya dibangunkan daripada tidur, malah diberikan kecerdasan, dikembalikan kewarasan kita sehingga kita dapat bertindak sebagai sedar. Kita menyadari bahawa kita seorang hamba, kita kena jadi hamba, kita tak boleh jadi Tuhan, kita kena jadi hamba, dan hamba yang menurut kehendak Sang Pencipta, menurut kemahuan Zat yang menjadikan kita, maka kemahuan Allah mahukan kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dan menyempurnakan perintah dan larangannya, dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Maka sebab itu kita dengan kesadaran itu, kita bangkit dari tidur, kita menyatakan rasa syukur kepada Allah SWT dengan mengembalikan kita kepada kehidupan kita yang kedua setelah kita dimantikan sementara. Dan dengan kehidupan kedua ini, untuk hari ini peluang untuk kita menambah amal kita, memperbanyakkan ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah itu diterima oleh Allah SWT, dan insya-Allah akan kita jadikan bekal untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Maka sebab itu kita bangkit tidur, kita masuk, kita baca doa bangun tidur, kita masuk tandas dengan kaki kiri, dengan kita baca doa untuk masuk tandas, dan kita bersihkan badan kita, kita gosok gigi, kita basuh muka, kita bersihkan badan kita. Kesemua itu adalah ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ruang ibadah yang Allah sediakan sangat-sangat luas, sehingga gosok gigi pun dikira ibadah. Sehingga anjuran Nabi SAW, laula an asyukka, lupa ingat dia. Kalau apa, tak memberatkan hambaku, la amartu bisiwak min inda kulli salah. Saya ingat hadis itu. Ujung kena hafal dulu masa belajar di grup Facebook melalui WhatsApp.
dengan grup daripada Indonesia, grup jodoh. Just one just one hadis one day. One apa? Just one day one hadis. Okay. Just one hadis just one day one hadis. Jodoh namanya. Satu program daripada Indonesia. Satu hari hafal satu hadis. Antara hadis yang kena hafal, kalaulah Allah kata, Nabi SAW bersabda, kalaulah tak memberatkan pada hamba-Ku, bahawa nescaya aku akan perintahkan la amartuhum bisiwaki, dengan bersiwak, menggosok gigi, indah kulis salah, setiap kali nak solat. Jadi solat itu pun satu anjuran, gosok gigi itu pun anjuran dari Nabi, tidak ada nilai ibadah. Maka sebab itu Ibn Taymiyah mendefinisikan bahawa ibadah itu ismu jami', dia satu nama yang sangat menyeluruh, sama nama yang luas. Ismu jami' likulli ma yuhibbullah, apa saja yang yuhibbullah, ia suka oleh Allah, mana Allah suka, wa yarda, dan Allah redha, minal aqwal, daripada ucapan, wa a'mal, dan perbuatan, zahirah wal batinah, yang terang-terang maupun yang tersembunyi. Itu nilai ibadah. Kita sempurnakan diri kita bila kita berwudu, kita bangun, masuk subuh, kita solat sunat 2 rakaat, yang sunat dia punya ganjarannya memenuhi langit dan bumi dan antara keduanya. Masya Allah, semuanya nilai ibadah. Mudah-mudahan sekarang ni, kesempatan yang kita bersama ini, tetap Allah, mudah-mudahan Allah perkira sebagai satu ibadah. Jadi insyaAllah hadirin yang berbahagia, kesempatan yang Allah berikan sekali lagi untuk hari ini, kita manfaatkan. Detik-detik yang berlalu semuanya ada nilai ibadah di sisi Allah SWT. Alhamdulillah. Salawat dan salam juga mohon tercurah ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hinggalah ke hari pembalasan. Baik. Sebelum saya jauh lagi berbincang, berkongsi, mohon komen suara saya, gambar, saya harap jelas. Mudah-mudahan jelas, okay? Dan untuk pengetahuan semua, saya masih lagi di Melaka. Saya tak tahu sama ada saya boleh lepas balik ke Kuantan atau tidak, sebab dikhabarkan jalan untuk menuju ke Kuantan, sama ada daripada ikut highway kalau ke KL masih lagi belum lepas, atau daripada Bahau, Muazzam. Masa saya datang tadi, ada beberapa tempat yang tanah dah mula mendap, dah mula tak boleh dilalui, kena lencongkan ke lain. Itu belum lebat lagi hujan. Sekarang ni saya tak tahu, mungkin lebih mendap tu lebih teruk lagi, dan baru mendap sikit pun dah tak boleh lalu. Ini kan pula dah air makin banyak, makin meningkat naik, banjir. Saya yakin Allahu alam sama ada saya boleh balik atau tidak hari ini. Doakan semoga perjalanan saya dimudahkan dan insyaAllah dapat sampai ke Kuantan pada hari ini, insyaAllah. Dan saya di Melaka, masih lagi di Pulau Gadong. Saya bertempat di Pulau Gadong Homestay. Maka saya di sini, saya ambil kesempatan untuk membuat kelas di sini, buat live di Pulau Gadong. Terima kasih kepada pemilik Pulau Gadong Homestay, Datuk Saha, yang memberi ruang kepada saya untuk terus menginap di sini. InsyaAllah selepas ini saya akan berkemas, siapkan untuk pulang ke Kuantan, InsyaAllah. Baik, sebelum tu mohon share kepada semua kawan-kawan anda yang anda kira ada kecenderungan untuk belajar. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat kepada semua orang. Sebab dalam kelas kita ni ada pelbagai tahap, ada pelbagai
level kemampuan peserta kita. Ada yang dah mahir dengan keupayaan yang agak Masya Allah membanggakan. Ada yang sederhana, ada yang masih baharu, ada dengan minat yang sangat tinggi, tapi masih belum lagi mengenal, belum lagi kenal isim, fi'il pun tak kenal, tapi nak juga. Jadi ini medan untuk kita berkongsi. Ada level yang sederhana, ada yang rendah, ada yang paling tinggi. Jadi perkongsian ini saya cuba bagikan sama rata. Semoga semua orang dapat, semua orang akan dapat merasakan. Tak kira lah, mungkin ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 50%, ada yang 70%. Okay. Jadi rezeki masing-masing, rezeki yang Allah akan berikan kepada anda semua dalam perkongsian ini. Lebih-lebih lagi kita belajar satu hala. Jadi kemungkinan untuk menguasai sepenuhnya itu sangat sedikit. Tapi pun begitu, kita serah pada Allah. Allah yang menganugerahkan. Sebab itu kena doa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, wahai Tuhanku, zid, tambahkanlah oleh Engkau ni akan daku, ilman akan ilmu. Itu harfiah dia. Warzuqni, dan rezekikanlah oleh Engkau. Warzuqni, rezekikanlah oleh Engkau ni akan daku, fahman, akan kefahaman. Maknanya tambahkan ilmu, tapi belum tentu faham. Ilmu tahu, pernah belajar isim, kena belajar fi'il, kena belajar fa'il, maf'ul, tahu oleh akan, tapi nak faham tu, nak faham belum tentu faham. Faham tu anugerah daripada Allah SWT. Kadang-kadang bila sembang-sembang dengan kawan baru faham. Oh, patutlah oleh. Oh, itu fa'il punya. Kefahaman ni anugerah daripada Allah SWT. Allah SWT. Jadi kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kefahaman kepada kita dengan perkongsian ini. Yang ada, saya tengok kadang mencecah macam semalam ada 4,000 yang reach kepada semua orang. Jadi dalam 4,000 tu dapat 1,000 pun 25% yang dapat banyak dah, terlalu banyak. Sejarah dalam hidup saya mengajar tak sampai macam tu punya ramai. Paling ramai pun 20 orang 20 orang atau 30 orang. Itu pun masih permulaan kelas. Hujung kelas, semakin lama setelah beberapa tahun, dia makin menyusut. Tapi yang indahnya, walaupun dia susut macam mana pun, dia tak mati. Dia terus segar, masih lagi ada peminat dia. Biasanya kalau nama kata kelas bahasa Arab lah, pengalaman saya dan pengalaman pelajar-pelajar saya, mula-mula semua orang berminat. Tapi bila dah diuji dengan bahasa Arab, diuji dengan hafaz dhamir, diuji dengan isim, fi'il, huruf, madi, mudhari', itu kalau belum madi majhul, mudhari' majhul, belum wazan lagi, biasanya dah mula mengendur. Dan last, seorang pelajar, seorang guru. Ustaz dengan pelajar tinggal berdua. Biasa dia bertahan 6 bulan atau setahun. Lepas tu terpaksa dibubarkan. Alhamdulillah, yang saya seronok, harfiah adalah satu kaedah pembelajaran bahasa Arab langsung daripada Quran. Kita gunakan teks Quran di samping kita memahami makna, dan dalam masa yang sama juga kita menguasai tata bahasa Arab. Kita nak cari contoh isim, ada dalam Quran. Kita nak cari contoh fi'il, ada dalam Quran. Kita nak cari contoh huruf, ada dalam Quran. Fi'il madi, maklum, ada dalam Quran. Madi majhul, ada dalam Quran. Semua ada. Quran bahasa yang paling tinggi sekali, puncak segala bahasa. Bahasa Tuhan, bahasa Zat yang Maha Agung. Dapat yang paling tinggi kita boleh kuasai, tak ada yang lebih tinggi lagi daripada Allah. Tak ada yang lebih tinggi daripada Quran. Lepas itu, pengalaman-pengalaman yang lalu saya meyakinkan saya bahawa anak-anak yang sudah menguasai Quran, anak-anak yang sudah menguasai Quran bukan hanya hafalan saja, boleh terjemah dengan baik, faham Quran, boleh mengerti Quran, boleh menganalisa Quran daripada isim ke fi'il, huruf ke i'rabnya, biasanya dia akan berada di puncak. Dia dah menguasai ilmu-ilmu lain tu umpama magnet. Dipentik datang, dipentik faham. Tengok tahap.
Senang saya. Maka sebab itu saya kena kerja keras. Jadi masa saya dah tinggal pendek, dah tinggal sikit lagi dah. Saya tak tahu mungkin berapa tahun lagi. Tinggal panjang umur, kalau Allah panjang umur saya pun, paling tinggi pun mungkin dalam 10 tahun lagi. 10 atau 11 tahun lagi. Kalau sama dengan seusia Nabi. Kalau Allah panjangkan lagi, saya tak tahu kesihatan saya bagaimana. Doakan agar kesihatan saya sihat. Saya masih lagi bertenaga. Saya masih lagi boleh urus diri saya masih lagi boleh bergerak ke sana kemari untuk berkongsi dengan semua kaum muslimin yang ada di Malaysia khasnya, agar ramai lagi yang boleh memahami Quran. Khususnya ramai lagi anak-anak bangsa kita, anak-anak kaum muslimin kita yang ada di Malaysia khasnya, dapat faham Quran, dapat faham tata bahasa Quran, dapat faham nahu, faham saraf, faham i'rab. Dan bila mereka dah menguasai ini, dua ilmu ini, menguasai Quran, pergilah ke mana-mana universiti. Pergilah mana-mana universiti di seluruh dunia. Dan mereka akan jadi pelajar cemerlang, mereka akan sentiasa berada di hadapan. Malah saya tak akan terkejut, mereka akan terus masuk kepada tahun 3, tahun 2 tu. Terus masuk, dia tak akan masuk kepada markas bahasa, tak. Dia dah terus boleh menguasai bahasa dengan baik. Boleh terjemah Quran, sebab itu saya tegaskan, boleh terjemah Quran, insya-Allah anda akan boleh menguasai bahasa Arab. Boleh terjemah Quran dengan laras bahasa yang betul, dengan tata bahasa yang betul. InsyaAllah boleh menguasai bahasa Arab dengan baik. Boleh baca kitab Arab gondol, Arab yang tak baris. Walaupun tak fasih bercakap lagi, tapi bercampur orang Arab, insyaAllah boleh jadi Arab. Malah orang Arab pun terpaksa akur dengan keupayaan bahasa yang kita kuasai. Sebab bahasa Arab bukan milik orang Arab. Bahasa Arab adalah milik kaum muslimin. Sebab itu ahli-ahli yang dalam bahasa Arab, pakar nahu, bukan orang Arab, orang Afrika. Dan kalau kita rujukan Arab, kita banyak yang kitab Madinah, Lughah Arabiah li ghairi natiqina biha tu, yang buat buku bahasa Arab, yang buat sistem tu, buat modul tu, bukan Arab, orang India. Syekh Abdul Rahim Veron tu. Dia guru bahasa Inggeris yang tak pandai cakap Arab. Belajar bahasa Arab, dia jadi pakar. Dia jadi tempat rujukan seluruh dunia. Dia bukan Arab, orang India. Jadi bahasa Arab bukan milik orang Arab. Ini pengakuan daripada orang Arab sendiri pada saya. Bahasa Arab adalah milik kaum muslimin. Anda semua, milik anda semua. Bahasa Arab adalah milik kita. Kita mampu, kita boleh. InsyaAllah. Lebih-lebih lagi Allah jelaskan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudan linnas, menjadi petunjuk linnas, bukan lil Arab, linnas, untuk manusia. Artinya kita manusia. Kita orang Jawa, manusia. Cina, manusia. India, manusia. Orang Melayu, manusia. Yang bernama manusia, Allah kata linnas, untuk manusia, bukan lil Arab, untuk manusia. Artinya kita ada hak dan kita boleh buat. Masalahnya kita belum tahu cara dia. Dan untuk ketika ini, saya yakin, sangat-sangat yakin, antara cara yang boleh membantu, bukan terbaik, saya tak kata terbaik, antara cara yang boleh membantu untuk anda menguasai Quran, menguasai bahasa Arab dengan baik, inilah cara dia. Apa yang saya nak kongsikan ini, ini antara cara dia. Mungkin ada orang tak selesa dengan cara, tak serasi. Itu soal serasi, soal nombor 2. Tapi saya cerita, dan kesan-kesan, testimoni-testimoni yang telah saya lalui, sangat-sangat meyakinkan saya bahawa cara yang membantu untuk anda menguasai bahasa Arab dengan baik, cara yang membantu untuk anda menguasai makna Quran dengan baik, cara yang membantu untuk anda memahami Quran adalah dengan sistem ini. Maka rebutlah peluang ini. Rebutlah peluang yang ada. Sekali ada orang datang nak sangat belajar, tapi tak ada peluang. Dan ada ramai, banyak peluang. Sekarang ni peluang banyak ada dalam internet. Saya ada buat live Facebook, saya ada buat intensive course. Rebutlah peluang ini. Rebut peluang ini. Belum tentu esok ada peluang lagi.
belum tentu ada lagi peluang untuk anda belajar memahami Quran. Belum tentu lagi. Kalau ada peluang pun mungkin anda tak sihat. Kita tak tahu. Esok kita sihat atau tidak. Esok kita hidup atau tidak. Esok kita lapang atau sibuk. Kita tak tahu lagi. Jadi, moral of the story, apa yang Allah anjurkan, apa yang Allah berikan kepada kita, rebutlah. Anda adalah orang-orang yang Allah pilih. Sekarang ada 64 orang, 65 orang dah naik lah, yang sedang menonton saya ni. Berarti anda orang-orang yang Allah pilih. Ramai orang sibuk. Pagi ni sekarang sibuk nak pergi kerja, sibuk nak uruskan makan minum, nak sediakan sarapan. Tapi anda, Allah dorongkan, Allah lapangkan untuk dapat melihat perkongsian ini. InsyaAllah. Mudah-mudahan perkongsian ini perkongsian yang baik, perkongsian yang mendapat rida Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin berbahagia, berbetulan saya cerita tadi tentang peluang. Saya beri masa 1 minggu daripada sekarang. Hari ini hari Isnin. Mulai Isnin depan saya akan mulakan program daurah intensif Tafhimul Quran, daurah intensif harfiah melalui online. Sekarang dah ada 8 orang. Okey, saya perlukan 20 orang pertama saja. 20 orang saja. Lepas ni saya dah tutup. Kalau tak ada pun, inilah 8 orang akan saya beri. Saya akan bimbing, saya akan tunjukkan. 8 orang yang ada ni, inilah akan yang saya bimbing untuk menjadi dalam masa 50 jam anda akan cuba menguasai 1 juzuk Quran dan anda boleh menterjemah dengan baik, anda boleh menguasai sistem, insya-Allah. Bukan hanya sistem dan asas-asas bahasa Arab, asas-asas tata bahasa yang daripada modul saya tu, insya-Allah kesemuanya akan saya kongsikan semuanya. Dan sehingga anda benar-benar boleh menguasai sistem ni. InsyaAllah bermula daripada Isnin depan, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Setiap hari jam 8.30 sehinggalah 1.30 hari, sehingga Zuhur. InsyaAllah. Itu selama 10 hari, berarti ada 50 jam. 50 jam perkongsian ini, dan saya akan latih anda untuk memahami Quran secara online. Syaratnya anda ada aplikasi Zoom. InsyaAllah kita akan kongsikan nanti. Jadi kepada yang berminat, sila PM saya, berikan nama anda dan nombor telefon. InsyaAllah saya akan masukkan grup terus, dan dalam grup saya akan terangkan apa yang perlu anda lakukan. Apa yang dimasukkan dalam grup berarti anda orang yang terus diterima belajar. Baik, terus kepada pelajaran ini. Banyak sangat saya ini bercerita ini, tapi bagi saya cerita ini adalah cerita yang perlu dikongsikan kepada semua sebagai info yang baik, info yang positif untuk anda. Pagi-pagi perlukan vitamin, perlukan suplemen-suplemen yang baik untuk memulakan hari kita hari ini, supaya kita lebih segar, lebih bertenaga, lebih termotivasi untuk bergerak. Dan hari ini kita akan mulakan dengan kelas ayat yang ke-211 kalau saya. Betul? Okey, bersedia untuk kita bersedia 211? Baik, kita akan tukar kamera. Okay, bersedia? Kita pecahkan satu jumlah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sal Bani Israel, satu jumlah. Kam atainahum min ayatin bayyinah, satu jumlah.
Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'aka minal ilm min ba'di ma ja'athu. Satu jumlah. Fa inna Allah syadidul iqab. Satu jumlah. Saya. Alhamdulillah. Baik, kita artikan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita artikan jumlah yang pertama. Jumlah fi'liyah. Kenapa kata jumlah fi'liyah? Sebab ayat ini bermula dengan fi'il. Sal Bani Israel, satu jumlah fi'liyah. Kenapa kata jumlah fi'liyah? Sebab ayat ini mula dengan fi'il. Sal, fi'il amar. Sa'ala yas'alu. Lepas tu is'al. Ada dua wajah fi'il amar. Is'al boleh, sal boleh. Kenapa jadi begini? Kerana fi'il ni fi'il bentuk mahmus. Mahmus ain. Fi'il yang ada huruf hamzah. Hamzah pada ain fi'il. Sal. Sa'ala. Sal. Macam mana saya terjemah dia? Sal Bani Israel. Tolong terjemah. So, bagi makna sekarang? Saya nak tengok. Khususnya pada peserta yang baru. Yang saya antara yang bagi saya yang baru dengan ilmu terjemahan Quran, sistem harfiah. Saya nak tengok peserta baru. Peserta lama saya tak pelik sangat. Confirm boleh terjemah. Tapi peserta baru, berikan makna sekarang juga. Sila tulis pada ruangan komen. Saya nakkan anda berikan makna. Tolong berikan sekarang. Bukan banyak pun. Sal, satu perkataan. Bani, satu perkataan. Israel, 3 perkataan saja. Saya tunggu 10 saat daripada sekarang. 10 saat daripada sekarang. Dia memang delay yang Facebook. Tapi kalau belajar dengan laju WhatsApp atau Zoom, dia spontan terus. Kalau Zoom insyaAllah laju. Haji Hajbi, oh ni calon satu muka surat. Tanyalah engkau akan anak-anak Israel. Okey, betul. Tanyakanlah oleh engkau. Hartini Ibrahim 5 bintang. Asma Saidin, tanyakanlah. Haji Asma Sailan, insyaAllah anda antara calon yang akan masuk kursus intensif nanti. Saya akan lengkapkan kenapa ada kekurangan Hajah Asmah, insyaAllah. Raizat Ahmad, ni orang lama. Zaitun Muhammad Saleh, orang lama, tak perlu dipertikaikan. Akan anak saya Hartini Ibrahim, walaupun bukan pelajar saya yang lama, tapi masuk dalam lepas raya. Tapi saya yakin anda ada asas bahasa Arab mungkin, atau mungkin pernah belajar harfiah. Masya Allah. Dati Haji Jamila pun betul. Walau ni juga antara calon yang akan ikuti program nanti. Alhamdulillah. Azimah Abdullah, tanyakanlah oleh engkau. Roki Haji Saidin, tanyalah oleh engkau akan anak Israel. Oh, okey. Ini orang lama. Tak apa, orang balik pulau. Tanyakanlah oleh engkau akan anak-anak Israel. Oh, anak-anak Bani lagi. Anak-anak dah. Bani itu adalah anak-anak. Oh, terjemahan ni bagian nota. Ini tak dinafikan sumbangan anda dalam menyediakan nota, menyediakan informasi, memberi pengukuhan kepada rakan-rakan. Masya-Allah. Terima kasih terjemahan ni. Hasna Habu, ya, antara calon daurah intensif kita minggu depan. Selamat bersedia. Tanyakanlah oleh engkau. Wah, ni dah ada bakat. InsyaAllah lagi mudah untuk saya ngajar. Tanya Haji Hasna Abu. Faridah Salim, orang Terengganu kita. Mana Terengganu banjir ke? Okey, Haji Faridah Salim datang kan.
Dah terus beri makna penuh dah. Masya Allah. Okey, alhamdulillah. Safiah Asy'ari. Tanyalah oleh engkau akan Bani Israel. Okey. Rashikin Samsudin, tanyakanlah oleh engkau akan Bani Israel. Boleh. Alhamdulillah. Tambahan oleh engkau penting bagi saya kerana merujuk fa'il, akan penting kerana merujuk maf'ul bih. Hafsah Reza, tanyakanlah oleh engkau pada itu Hafsah Reza dinasihatkan, insyaAllah kalau ada peluang anda ikuti program daurah supaya stabil penterjemahan anda. Okay. Tambah pada tu, tapi tak banyak, sikit ya, insyaAllah. Okay. Azizah Sulaiman, tanyakanlah oleh engkau akan anak-anak Israel. Oi, orang laka ni. Kamran Saleh, tanyakanlah oleh engkau akan anak-anak Israel. Betul. Bazia Hamid, tanyakanlah oleh engkau akan anak-anak Israel. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Sal, tanyakanlah. Atau tanyakanlah oleh engkau penting. Tu saya nak. Oleh engkau tu penting dalam sistem, kerana tanpa oleh engkau kita tak akan belajar, tak akan kenal nanti fa'il dia. Sebab yang dikatakan fa'il dalam bahasa Arab, dia akan sertakan sekali dengan fa'il. Dan fa'il ada dua wajah, ada dua bentuk. Satu bentuk zahir, satu lagi bentuk mudmar. Yang bentuk mudmar, itu bentuk dhamir, adalah yang paling banyak sekali menjadi fa'il, yang banyak kali kita jumpa. Baik dhamir tersebut nampak baris ataupun dhamir tersebut mustatir. Dhamir baris ataupun dhamir mustatir. Nurazian Azizan, yang baru saya tahu. Nurazian Azizan ni, Nuraziah Azizan ni isi Encik Yahya, kalau tak silap saya lah. Maaf kalau salah, minta maaf. Tak gitu, Hajah Nuraziah Azizan, suami isteri, pasangan yang minat Quran, Masya Allah. Semoga Allah berikan keberkatan dalam keluarga Encik Yahya Baharum. Baik, seterusnya Maslina Lajis daripada Banting, ya. Tanyakanlah oleh engkau akan Bani Israel. Ya, alhamdulillah. Permaslinan pun saya nampak walaupun baru tapi dah punya asas. Ya, saya yakin anda pernah belajar harfiah. Tanyakanlah oleh engkau akan anak-anak Israel. Bani Israel. Akan di mana tanda dia? Nah, soalan saya. Biasa tanda akan ada tanda. Bani ni tanda dia kat mana? Tolong beritahu saya boleh? Tolong share, siapa tahu? 3 orang yang pertama saya dahulukan. Kalau banyak, semua saya nak baca tak sempat ni. Saya bacakan jawapan 3 orang atau 5 orang pertama. Kenapa tambahkan? Apa tanda dia? Bani akan anak-anak Israel. Bani anak-anak. Tambah akan tu, kat mana tanda dia? Tolong beritahu saya boleh? Tolong berikan jawapan. Akan anak-anak Israel. Di mana tanda akan? Alal ya. Masya Allah. Yati Harun. Top fan. Masya Allah. Alal ya. Azim Abdullah. Ya. Hasan Habu. 3 orang. Farida Sam. Alal ya atas ya. Masya Allah. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Ya huruf ya ke? Ya betul isteri Encik Yahya. Dua maksud tu. Dua-dua betul. Ya isteri saya mulia. Ya huruf ya tu. Jadi tanda pada huruf ya. Masya Allah. Jazbi. Okay. Marfu'. Rinasan. Marfu' akan marfu' mansub. Laisa marfu' mansub pada huruf ya. Ya, huruf ya. Kenapa? Kerana bani adalah mulhaq kepada jamak muzakkar salim. Dia menyerupai jamak muzakkar salim. Tanda menasab dia adalah dengan huruf ya. Dia asal banu. Asalnya banuna. Dia berubah jadi banina. Banina, tanda nasab dia dengan huruf ya.
pengganti baris fathah dengan huruf ya. Masya Allah. Al-liya. Hajah Baziah. Alhamdulillah, bagus. Semua anda bagi jawapan betul. Sebab dia dalam kumpulan jamak muzakkar salim. Sebab jamak muzakkar salim ni ada dua. Ada satu bentuk mulhaq, satu bentuk isim mushtaq. Ini mulhaq. Mulhaq jamak muzakkar salim daripada isim jamid yang tanda i'rab dia sama seperti jamak muzakkar salim. Marfu' dengan waw, mansub dan majrur dengan huruf ya. Cuma di sini bani sepatutnya ada nun di hujung. Banina. Banina. Ada nun di hujung. Tetapi nun tu digugurkan. Nun tu dihilangkan. Mansub ajarin, bukan mansun. Mansub ba. Mansub. Kita belajar, memang kita belajar dari silap. Dan silap ini memberi kesan yang sangat mendalam dan dia akan memberi kesan yang berpanjangan. Bagus. Kalau kita tak silap ni, kita tak ingat sampai bila-bila. Dengan silap ni lah kita akan terkesan yang memberi kesan yang sangat lama, sangat mendalam. Dan kita baca Quran, kita nampak, wah, iyalah, macam-macam kita nampak. Alhamdulillah. Tanyakanlah oleh kau akan anak-anak. Cara terjemah macam jamak taksir, tapi sebenarnya dia mulhaq pada jamak muzakkar salim. Dan jamak taksir dia ada juga abna, anak-anak juga. Itu bentuk jamak taksir. Ni bani, bentuk jamak muzakkar salim. Tanda i'rab dia sama seperti jamak muzakkar salim. Marfu' dengan waw, mansub dan majrur dengan ya. Cuma di sini huruf nun itu digugurkan kerana dia menjadi mudhaf kepada Israel. Bani menjadi mudhaf kepada Israel dan Israel mudhafun ilaih. Israel mudhaf ilaih. Semua mudhaf ilaih hukum dia majrur. Semua mudhaf ilaih hukum dia jar. Kecuali semua hukum, sekali lagi saya beritahu, semua mudhaf ilaih hukum dia jar. Dan tanda jar ada dua. Tanda jar ada dua. Ada yang baris, ada dengan huruf. Ada dengan harakat, ada dengan huruf. Yang baris dengan harakat ada dua tanda. Ada harakat kasrah, ada yang dengan harakat fathah. Ada dua tanda. Yang pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim, tanda jar dari bawah semua. Kecuali ada sebahagian jamak taksir dan sebahagian isim mufrad yang kita namakan kumpulan isim ghairu munsharif nama dia. Ghairu munsharif isim yang kalau dia ada makrifah biasa ada alif lam atau nama khas isim alam, ada beberapa ciri. Tapi kalau dia tak ada alif lam, dia tak boleh tanwin. Isim ni tak boleh tanwin. Walaupun dia isim makrifah kan, tapi dia tak ada tanwin. Isim nakira nampak tak ada alif lam, memang tak ada tanwin. Ada beberapa ciri. Antaranya isim alam yang bukan Arab. Macam Israel ni bukan Arab. Nama yang bukan Arab, nama khas yang bukan Arab, khususnya isim alam, nama tempat atau nama orang, nama bangsa yang bukan Arab. Isim ini kalau dia tak ada alif lam, dia tak boleh ditanwinkan. Kalau kedudukan dia sebagai majrur atau jadi mudhaf ilaih, maka tanda jar ada baris atas. Maka sebab itu kita baca Israila. Jangan wakaf. Israel memang betul baca. Tapi bila nak terjemah, kita kan tak terfikir kenapa Israila. Kenapa tak nak Israeli kan, sedangkan dia mudhaf ilaih. Dia adalah kumpulan isim ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansarif atau mamnu min as-sarf. Ada berbagai istilah. Tapi saya gunakan satu istilah dulu. Kalau kita buka kitab matan ajrumiyah, dia gunakan ismul ladzi la yansarif. Panjang sikit baca ni sebutan dia. Ghairu munsharif pun boleh juga, atau mamnu min as-sarf. Okey, itu selesai satu jumlah. Tanyakanlah oleh engkau akan anak-anak Israel. Kemudian jumlah yang kedua, kam atainahum min ayatin bayinat. Ini jumlah ni kedua. Jumlah ismiyah ke fi'liyah ni? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah ni?
kam atainahum min ayatin bayyinah. Jumlah ismiyah. Kenapa Ustaz pisahkan sedangkan ini satu ayat ni Ustaz? Kerana Sal Bani Israel satu ayat itu jumlah fi'liyah besar. Tapi dalam jumlah fi'liyah ni ada satu jumlah yang kecil yang kita namakan isi pertanyaan. Kalau ada berkata, ada makulul qaul. Ini mas'ul soal. Ni mas'ul soal. Isi pertanyaan. Isi permintaan. Ini kadang Quran ni macam itulah. Dia ada konten dia. Apa isi pertanyaan dia? Kalau perjanjian ada isi perjanjian dia. Kalau pengetahuan ada isi pengetahuan. Kadang tengok macam fa'lam tu annahu macam tu. Fa'lam, ketahuilah oleh engkau apa yang perlu kita tahu. Dia ada satu dia punya gandingan dia. Macam ni, tanyakanlah oleh engkau jumlah ismiyah ya Faridah Salim. Betul. Kam, isim istifham tu. Pertanyaan, berapa banyakkah? Berapakah? Berapa banyakkah? Ataina. Isim, bila mula dengan isim itu jumlah ismiyah. Kam, isim istifham. Atainahum min ayatin bayyinah. Ini jumlah fi'liyah ni menjadi khabar kepada kam tu. Kam tu mubtada. Atainahum min ayatin bayyinah. Seluruh jumlah fi'liyah ni menjadi khabar bagi mubtada. Seluruh jumlah fi'liyah ni menjadi khabar bagi mubtada. Atainahum min ayatin bayyinah. Ayat yang ke 1, 2, 1, 1. Saya confirmkan semula. Tengok i'rab. Kamu fi rafin mubtada ya. Ada juga yang mengatakan wakilah dan ada yang mengatakan dia jadi istifhamiyah. Maf'ul bih muqaddam. Seolah dia jadi maf'ul bih muqaddam. Telah datangkan oleh kami akan mereka daripada berapa ayat tentang berapa? Tu akan berapa? Tu ada juga pandangan begitu. Tapi jumlah yang mudah. Nampak? Jadi ada dua kemungkinan. Nampak? Penulis ni luar biasa, masya-Allah. Itu penting kita kena banyakkan info. Ada yang mengatakan, tapi saya lebih cenderung untuk memilih. Kita boleh buat pilihan. Sekurang-kurangnya kita ada info, dua info. Pertama, dia mengatakan bahawa kam atainahum min ayatin bayyinah ni jumlah ismiyah. Dan ada juga yang mengatakan jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Kam tu dinamakan maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih yang diawalkan sebelum atainal. Ataupun maf'ulun bih betul, maf'ulun muqaddam pada ataina. Telah mendatangkan oleh kami akan mereka daripada ayat yang terang akan berapa kali, berapa banyak. Akan penting dia. Tapi kita ambillah kan berapa banyak telah mendatangkan oleh kami akan mereka daripada ayat yang nyata. Kam istifham, dan semua isim istifham adalah isim yang mabni, maka dia tetap kekal dengan baris sukun di hujung tu. Kam, berapa banyak. Ataina fi'il madhi, fi'il dan fa'il, telah mendatangkan fi'il madhi oleh kami fa'il akan mereka maf'ul bih. Min huruf jar, ayatin majrur, min ayatin murakab jari, ayatin bayinat murakab tausifi. Bayinat jadi sifat kepada ayatin. Jadi cara menterjemah sifat tambah yang cukup. Berapa banyak telah mendatangkan oleh kami akan mereka daripada ayat yang nyata. Daripada ayat yang nyata, daripada keterangan yang nyata. Ya, itu antara pandangan yang mengatakan kam adalah maf'ul bih muqaddam. Ya, Hajah Azmin, Azizah Minhat,
kam maf'ulun bih muqaddam. Itu ada pandangan. Ada dua pandangan. Okay? Kam juga menjadikan mubtada pun ada juga. Tapi makna dia hampir serupa. Maksud sama. Berapa banyak telah mendatangkan oleh kami akan mereka daripada ayat yang nyata. Ayat ini. Keterangan yang nyata. Isim mufrad. Nampak sifat dia mesti ciri-ciri mesti wujud. Bilangan mesti sama. Ayatin mufrad. Bayinatin mufrad. Jenis mesti sama. Ayatin mu'anas. Bayinatin mu'anas. Nakirah ma'rifah mesti sama. Ayatin nakirah. Sifat pun nakirah. Bayinatin nakirah. Sama-sama. Tak ada lilam. Hukum i'rab dia sama. Ayatin jar. Bayinatin pun jar. Empat ciri mesti ada dalam sifat dan mausuf atau murakab tausifi. Mana sifat dia? Bayinatin sifat. Mana mausuf dia? Ayatin itu mausuf. Sifat bagi mausuf. Ayatin bayinat. Bayinatin itu adalah sifat kepada ayatin. Ayatin adalah sifat pada ayatin itu mausuf dia. Sifat bagi mausuf. Baru sempurna. Sal bani Israel kam atainahum min ayatin bayinah. Satu jumlah. Jumlah itu jumlah yang sempurna, betul, komplit. Set jumlah fi'liyah. Jumlah dalam satu jumlah tu ada satu sikit jumlah ismiyah. Okey. Dan dalam satu jumlah fi'liyah yang besar ada jumlah ismiyah, iaitu ada mubtada kam, ada atainahum min ayatin bayinat. Jumlah fi'liyah tu khabar kepada mubtada, dan mubtada khabar ni, jumlah ismiyah ni menjadi isi pertanyaan kepada Bani Israel yang Allah suruh, anjurkan, Allah gesa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tanyakan kepada Bani Israel. Betul, tanyakanlah oleh engkau. Engkau tu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Tomir, itu kita tahu. Dan seterusnya, mayubaddil nikmatallahi min ba'di ma ja'athu. Satu jumlah. Fa innallaha syadidul iqab. Satu jumlah. Ini dua jumlah ni. Satu jumlah jumlah fi'liyah. Satu lagi jumlah ismiyah. Kenapa kata jumlah fi'liyah? Sebab ayat ni bermula dengan man. Man ni kita namakan adatu syarti. Man kita namakan adatu syarti. Kata syarat. Man adalah kata syarat. Bila kata syarat, dia mesti ada gandingan sekali dengan jawab syarat. Bila ada kata syarat, mesti diiringkan dengan jawab syarat. Okey. Bermula yubaddil nikmatallahi min ba'di ma ja'athu. Ini jumlah syarat. Jawab syarat dia, fa innallaha syadidul iqab. Ini jumlah syarat, jumlah fi'liyah, jawab syarat, jumlah ismiyah. Bila berbeza jumlah, di tengah-tengah ada huruf fa. Di antara dua jumlah tu ada huruf fa. Fa apa nama dia? Fa rabitah. Fa rabitah. Fa pengikat. Fa yang mengikat antara dua jumlah tadi. Menyempurnakan maksud. Kalau tanpa ada jawab syarat, ayat ini tergantung. Kenapa? Gara-gara ada man. Ada tu syarat tadi. Barang siapa ia menukarkan akan nikmat Allah daripada sudah apa yang telah datang oleh ia akan dia, koma, tak sempurna tadi jawapan. Maka jawab dia, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah adalah yang bersangatan membalas seksa. Itu jawab syarat. Jawab syarat dia. Okey. Man ada tu syarti. Itu satu sisi bahasanya.
Pada sisi yang lain, man tu oleh kerana dia isim, dia menjadi mubtada. Dia menjadi mubtada, isim. Dan jumlah syarat dan jawab syarat ni fi mahalli raf'in, khabar kepada mubtada. Dia menjadi khabar pula. Oh, itu perbahasan daripada lapisan yang seterusnya. Jadi secara umum itu yang saya nak kongsikan, bahawa man adatu syarti, kata syarat, yubaddil. Asalnya yubaddilu. Kesan pengaruh man tadi. Man ni bukannya kata syarat saja, dia juga ada tugas, ada peranan menjazamkan fi'al mudhari'. Dia menjazamkan fi'al mudhari'. Asalnya yubaddilu, asal fi'al mudhari' marfu', berdhammah di ujung. Asal fi'al mudhari' marfu'. Tapi kesan pengaruh man ni bukan hanya dia syarat, tapi dia juga menjazamkan, bekerja menjazamkan fi'il mudhari'. Bukan satu fi'il mudhari', dua fi'il mudhari'. Kalau ada jawab fi'il mudhari' yang kedua, dua-dua kena jazam. Contoh dalam kita jumpa may ya'mal ma'amal. Contoh tu yang paling mudah sekali. May ya'mal mithqala dzarratin khairan. Jumlah syarat man ya'malu jadi ya'mal. Yarahu pun jazam. Dia menjazamkan dua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pertama jumlah syarat, fi'il mudhari' kedua jumlah jawab syarat. Tapi ini tak ada jumlah jawab syarat, dia jumlah ismiyah, tak ada fi'il mudhari', maka dia letakkan fa. Kena ada fa, maka beza jumlah letak fa, maka kalau sama-sama mudhari', dua-dua fi'il mudhari' tersebut kena jazam. Dua-dua fi'il mudhari' tersebut kena jazam. Bukan man saja, dan ada kawan-kawan yang lain. In, jika pun begitu juga. Man, barang siapa. Ma apa jua. Kita pernah jumpa ma apa jua. Ma nansah, apa jua kami mansuhkan, kami hapuskan. Min ayatin min ayatin ma nansah min ayatin ma nansah min ayatin nunsiha. Na'ti atau nunsi tu. Na'ti jawab syarat, nescaya. Tu biasa kita jawab. Pada jawab syarat dia tambah nescaya. Pada jawab syarat tu mudhari', ya, mudhari' jazam juga. Mudhari' jazam. Okey. May yubaddil nikmatullah. Barang siapa ia badalkan, ia tukarkan akan nikmat Allah, min ba'di ma, daripada sesudah ma apa yang isim mausul, dia takkan sempurna tanpa silah mausul, maka ja'athu silah mausul. Ini silah mausul. Telah datang fi'il oleh ia, fa'il tu merujuk pada nikmat ni, nikmat. Telah datang oleh nikmat tersebut, hu akan dia tukar. Allah bagi nikmat muka, nikmat telinga, ubah telinga, ubah muka, coreng sana, coreng sini, tatu sana, tatu sini. Fa innallaha syadidul iqab. Jawapan dia apa? Sungguhnya Allah amat keras siksaannya, amat sangat balas siksa. Peringatan untuk yang membaca, yang mendengar, yang menonton, semua yang membaca ini, kita berhati-hati agar syukuri nikmat Allah SWT dan pergunakan ke arah kebaikan, pergunakan ke arah untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Ada nilai ibadah di sisi Allah SWT. Ada tangan, ada mata, ada telinga, ada seluruh anggota yang Allah berikan ini. Kita salurkan ke tempat yang benar, yang betul, yang mendapat ridha Allah SWT. Semoga Allah pelihara kita, semoga Allah jaga kita, jaga keluarga kita, jaga kawan-kawan kita, jaga kaum muslimin seluruhnya, agar terus mendapat ridha Allah SWT, terus dipelihara, terus ditegur. Kalau kita tersalah, kita ditegur, kita diperbaiki, kita ditunjukkan kepada kebenaran, kita ditegur kepada perkara-perkara yang betul melalui tentera-tentera Allah SWT. Mungkin Allah tegur melalui kawan kita, atau melalui peristiwa yang berlaku depan mata kita. Banyak berbagai cara. Allah Maha mengetahui, Allah yang Maha berilmu. Allah sangat tahu cara mengajar kita. Berbagai-bagai cara Allah akan susun, Allah akan atur untuk kita jadi cerdik,
jadi pandai, insyaAllah. Seterusnya, sudut mana? Okay. Man yubaddil nikmatullah. Baik. Saya nak kongsikan dari sudut tata sorof lah. InsyaAllah. Okay. Ataina. Saya nak balik kalimat ataina dulu. Ataina fi'il madhi. Kita besarkan 72 tukar sebelah kanan tulisan Jawi. Baik. Ataina. Ataina ke ataina? A panjang ke A pendek? A panjang, berarti 4 huruf. Kalau ataina 3 huruf. Kalau ataina 4 huruf. Cara terjemah tak sama. Ataina 3 huruf telah datang oleh kami. Ataina telah mendatangkan oleh kami. Tapi kadang-kadang 3 huruf kita terjemahkan macam 4 huruf juga. Kalau dia ada maf'ul bih. Kalau dia ada maf'ul bih, dia jadi muta'addi. Maka cara terjemah telah mendatangkan juga tetap. Okey. Jadi ataina. Salah. Tukar dulu font Arabic. Okey. Ataina. Panjang. Ataina. Telah mendatangkan oleh kami. Asalnya ata. Saya besarkan lagi, tak cukup besar. Okey. Asalnya ata. Patut ada huruf mat lah. Ata. Ya tak ada titik sah. Ya ni. Ata telah mendatangkan oleh ia. Ata telah mendatangkan oleh ia. Fi'il madhi. Kalau tasrifkan fi'il madhi, ata, ataya, atau. Ya tu dah kena buang. Waw dhamir kena ada. Atat, ya buang. Atata, ya buang. Ataina, ya kembalikan semula. Fauzah Suri, ada kelas Isnin pagi. Tak apa aja, insyaAllah. Rezeki masing-masing, insyaAllah. Kita jumpa. Tak ada pun rakaman ada, insyaAllah. Ata, ataya, atau. Tu, ghaib. Ghaibah, atat, atata, ya buang. Ataina, ya kembali semula. Start dah. Tu kena. Untuk mukhatab dan mutakalim, ya kekal. Dan ya tu sukun. Baris akhir, huruf akhir tu bersukunnya. Ataita, ataituma, ataitum, ataiti, ataituma, ataitunna, ataitu, ataina. Ini fi'il yang ada huruf ilat di hujung. Fi'il madhi mudhari' ya'ti. Ya'ti ke yu'ti? Kalau 3 huruf, ata ya'ti. Kalau 4 huruf, yu'ti. Ya, baris dhamma. Yu'ti. Kena waw baris dhamma. Hamzah atas waw. Yu'ti. Ada ya. Yu'ti. Ia datangkan. Yu'ti. Ia datangkan. Asalnya yu'tiyu. Jadi yu'ti. Ya tak boleh
dia berikan harakat. Yu'ti, ia datangkan. Macam mana tasniyah 14 dia? Yu'ti, yu'tiyani, tambah alif nun, ada tasniyah dhamir. Yu'tuna, asalnya yu'tiyuna, ya tu buang dengan harakat sekali. Yu'tuna. Kemudian dia muannas untuk ghaibah, tu'ti, tu'tiyani, yu'tina, kembalikan ya untuk bersambung dengan nun apa dhamir hunna, yu'tina. Untuk mukhatab pula, tu'ti, tu'tiyani, tu'tuna. Untuk mukhatabah, tu'tina, tu'tiyani, tu'tina. Sama, bunyi sama tapi bahasa Arab sama. Tu'tina, engkau perempuan, datangkan. Domain engkau tu pada ya mukhatabah. Dan kamu perempuan, tu'tina, kamu tu nun niswah. Ia tu lam fi'il. Berbeza dengan tu'tina untuk anti. Ia tu ada yang mukhatabah. Lafaz sama tapi perbahasan Arab dia tak sama. Okay. Ini pengaruh bila fi'il yang ada huruf ilat. Tu'tina, uti, nu'ti. Itu fi'il mudhari'. Masdar dia if'alan, ita'i, ita'i. Masdar dia ita'i mana? Mendatangkan saja. Macam mana boleh jadi di sini? InsyaAllah kita belajar kemudian. Ita'i mendatangkan, masdar. Ita'i mendatangkan saja. Isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim yang menunjukkan kata nama pembuat. Copy paste fi'il mudhari'. Untuk bina isim fa'il, bagi fi'il 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, kita hanya copy fi'il mudhari'. Kemudian kita paste. Copy, kita paste. Cara dia, mula-mula buang huruf mudhari', ganti dengan mim baris dhammah. Asalnya mu'tiyun. Mu'tiyun ni kalau nakirah, tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, kita letak al-mu'ti. Kena ada ya. Kalau ada alif lam, makrifah. Kalau tak ada alif lam, makrifah. Kalau nakirah dia, kita buang alif lam dulu. Mim berdhamma. Saya mu'tiyun. Mu'tiyun asalnya sama dengan mu'ti. Sama. Mu'tiyun sama mu'tiyun. Bila kaedah begini, bila dah ada huruf ya, mu'tiyun ni asal begini. Okay. Mati. Bila ya tu ada baris dhammah tu, dia kena dibuangkan, kena disukunkan. Huruf ya tak boleh baris dhammah. Huruf mat dia tak. Yang kesur dia kena disukunkan. Jadilah begini. Kita buangkan sukun. Jadi mu'tin sama dia
jadi mu'tin. Kalau dibunyikan, maka cara tulis dia mu'tin ini isim fa'il bagi ata iti. Kalau di nakirah, kalau makrifat al-mu'ti kena dia. Kalau isim nakirah mu'tin. Mu'tin. Kenapa jadi begini? Karena dia isim mangkus. Dia isim mangkus. Isim mangkus. Isim yang huruf ilat dia huruf ya di hujung. Isim mu'tal akhir. Kalau isim maksur, tanda huruf ilat huruf alif. Kemudian tanda i'rab dia marfu' bid-dhammah muqaddarah alal ya. Tanda jar dia kasrah muqaddarah alal ya, dan tanda nasab dia fathah zahirah. Nasab dia fathah zahirah. Nah, insyaAllah kita akan belajar nanti kemudian. Kita akan belajar nanti dari masa ke semasa. Isim fa'il dia mu'tin, mu'tiyani, mu'tina, mu'tin, mu'tiyani, mu'tuna, mu'tin, mu'tiyani, mu'tuna. InsyaAllah kita akan belajar isim fa'il yang ada huruf ilat. Dan isim zaman, isim makan, bezakan ain fa'il dia boleh fathah. Tak apa, ini insyaAllah huruf ilat kita belajar khusus pada, saya pun kena study sikit ni. Kena study, tak boleh buat suka hati. Jadi kita kembali pada yubaddil. Yubaddil fi'il mudhari'. Fi'il sihat, okey? Yubaddil fi'il madhi dia, asal dia badala. Badala ni fi'il 4 huruf. Fi'il 4 huruf, wazan fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala fi'il madhi, yufa'ilu fi'il mudhari'. Badala yubaddilu. Badala yubaddilu. Ya, dhammah, ba, fathah, dal, tasdid, baddilu. Badala yubaddilu. Badala yubaddilu. Badala telah menukarkan oleh ia, yubaddilu ia tukarkan. Anda boleh tasrif fi'il madhi mudah. Ini fi'il sihat, fi'il tak ada huruf ilat. Badala, badala, baddalu, baddalat, baddalata,
Baddalna, baddalta mukhatab, baddaltuma, baddaltum mukhatabah, baddalti, baddaltuma, baddaltunna mutakallim, baddaltu, baddalna. Fi'il madhi. Mudhari' dia yubaddilu. Bila 4 huruf, pastikan huruf mudhari' baris dhammah dan ain fi'il baris kasrah. Kalau baris fathah, dia akan jadi majhul. Yubaddalu jadi ia ditukarkan. Itu beza dia. Antara maklum dengan majhul, bagi 4 huruf, ain fi'il dia yang membezakan. Ain fi'il mesti baris kasrah bagi maklum. Huruf pertama memang huruf mudhari' kena baris dhammah. Dia tak ada baris fathah. Yang boleh baris fathah, fi'il 3 huruf, 5 huruf dan 6 huruf saja. Bila tukar huruf mudhari' baris fathah. Okey. Yubaddilu, ia tukarkan. Ia berdua, yubaddilani, mereka tukarkan, yubaddiluna. Dia perempuan, tubaddilu, khatab ghaib. Ghaibah. Tubaddilu, tubaddilani. Untuk mereka kembali ya. Tubaddilu, ta ya semula. Yubaddilna, ia tukar. Mereka tukarkan. Tubaddilu, tubaddilani, yubaddilna. Okey, itu ghaib dan ghaibah. Okey. Sekarang mukhatab. Tubaddilu, semua huruf mudhari' huruf ta. Tubaddilani, tubaddiluna. Mukhatabah. Tubaddilina tambah ya mukhatabah. Dhamir ya mukhatabah. Tubaddilani tambah alif nun. Tasniyah. Tubaddilna tambah nun niswah. Huruf mudhari' semua huruf ta. Ubaddilu, aku tukarkan, nubaddilu. Kami tukarkan. Seterusnya masdar. Masdar saya minta. Tolong buatkan masdar semua yang ada menonton sekarang ni. Ada 66 orang. Tolong bayangkan masdar daripada wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Cuba tukarkan masdar bagi baddala yubaddilu. Tukarkan sekarang. Kepada yang sempat buat, cuba tulis masdar. Tolong buatkan. Tolong buat masdar. Ummu Musudin. Tabdilan, Masya Allah. Ummu Musudin mendahului, menjuarai. Okey, ada yang lain? 5 yang pertama, Haji Hajbi. Tabdilan. Hasna Abu. Tabdilan. Azim Abdullah. Tabdilan. Semua 6 siri semua ni. Kalau tak silap saya ni semua dah 6 siri ni. Masya Allah. Tapi semua orang muda. Walaupun 6 siri, tapi 6 siri pada tulisan, pada kerja, semuanya orang muda. Masya Allah. Tahniah kepada anda yang memberikan komitmen yang baik. Masya Allah. Tahniah. Tak maaf, saya sambil minum air sekejap. Buat air sekejap. Tabdil. Ya, Teacher Mahani, Rohaizat. Tabdilan. Ya. Ahmad Majid, Profesor Tabdil, Masya Allah. Hafizah Zahir, Tabdilan, Masya Allah. Okey, bagus. Tahniah. Hartini Ibrahim, Tabdil. Masya Allah. Tabdilan. Okey, saya tulis. Bagus. Ta, fathah, ba, sukun, dal, kasrah, ya. Tabdilan. Betul? Tabdilan. Sekejap, saya buat air sekejap. Lupa nak minum hari ni. Leka-leka. Prepare.
Okey. Tabdilan dia, masdar ada 3 saja. Tabdilan, tabdilaini, tabdilatin. Okey. Isim fa'il. Tolong buat isim fa'il sekarang. Di samping saya sedang leka ni. Tolong buat isim fa'il. Tolong buat isim fa'il yang menukarkan. Cuba tukarkan isim fa'il yang menukarkan. Bismillah. Badilah. Isim fa'il yang Hajah Azizah belajar tu 3 huruf. Yang 4 huruf lain. Badil. Tak apa Ustaz, minum dulu. Kita minum dulu. Tak apa. Sambil minum, sambil semak mubaddilun. Ya, insyaAllah. Tahniah Haji Hajbi. Alhamdulillah. Bismillah. Mubaddilun, masya-Allah. Tahniah Hartin Ibrahim. Anizah Maknur. Mubaddilun, masya-Allah. Ini cua Puan Anizah antara orang yang akan terlibat dalam program nanti pada hari minggu depan. Tapi sudah nampak dah ada asas ni. Tahniah, tak apa, lebih mudah lagi. Kalau ramai dah ada asas, lagi cepat, lagi banyak benda lagi saya akan kongsikan nanti. Bukan idea yang dalam modul, keluar daripada modul pun ada, insyaAllah. Kalau ramai yang keupayaan memang semuanya standard, biasa saya akan kongsi apa yang saya terlintas, apa yang saya nak bagi, saya akan bagi je. Saya akan ajar apa yang kita tak ada terikat dengan modul. Model ni sekian tak ada. Kita share terus, insyaAllah. Cara dia untuk bina isim fa'il bagi yang 4 huruf ke atas, kita copy, kita paste fi'il mudhari'. Mula-mula langkah pertama kita buang huruf mudhari'. Ya tu kita buang dan gantikan dengan mim baris dhammah. Mim baris dhammah. Mim baris dhammah, bukan baris fathah, bukan baris kasrah. Mim baris dhammah. Dan oleh kerana dia isim mufrad dan tak ada alif lam, kena tanwin. Kita buangkan. Di isim fa'il kita kena tanwinkan dia. Mubaddilun. Senang je. Arti dia apa? Mubaddilun yang menukarkan. Mubaddilun arti dia yang menukarkan. Isim fa'il. Isim maf'ul. Ain fi'il tu, dal tu baris kasrah, tukar baris fathah. Mubaddalun. Itu saja. Tapi yang penting cara terjemah dia. Mubaddilun artinya yang menukarkan. Mubaddalun yang ditukarkan. Tasrif dia ada berapa? Dia ada 3 muzakkar, 3 muannas. Mubaddilun yang menukarkan. Kalau mufrad, kalau musanna tambah alif nun. Mubaddilani ataupun ya nun. Mubaddilaini. Berubah alif nun 4 marfu'. Mubaddilaini buat dijar ataupun nasab. Sebab itu saya bagikan 2 sekali. Mubaddilun, mubaddilani, mubaddilaini, jamak dia mubaddiluna. Mubaddiluna. Waw nun di hujung. Itu kalau marfu'. Mubaddilina kalau jar ataupun mansub. Jadi ada 2 wajah. Maka saya sebut dua-dua sekali. Mubaddilun, mubaddilani, mubaddilaini, mubaddiluna, mubaddilina. Serentak sekali. Pelajar yang baru, dia dah hafal semua ni. Bila belajar nahu je terus, dia masuk terus. Tak bimbang dah kita. Belajar nahu terus masuk. Mubaddiluna, mubaddilina. Itu untuk muzakkar. Untuk muannas, tambahkan ta marbutah.
Mubaddilatun tambah ta marbuta. Jadi mubaddilatun. Macam mana tambah ta marbuta? Buang, kena beri fathah. Mubaddilatun, kan mubaddilutun. Mubaddilatun tanwin. Mas mubaddilatun tambahkan ta marbuta. Mufrad. Kalau musanna tambahkan ta alif nun, mubaddilatani atau mubaddilataini. Kenapa perlu dua wajah? Sebab isim musanna kalau marfu' dengan alif mubaddilatani, kalau majrur dengan mansub dengan ya mubaddilataini. Bagikan dua-dua sekali, baik muzakkar atau muannas. Mubaddilatun, mubaddilatani, mubaddilatun untuk jamak muannas salim. Tukarkan ta marbuta tu kepada alif ta. Alif dengan ta maftuhah, alif dengan ta maftuhah. Mubaddilatun. Cara terjemah beberapa yang menukarkan. Yang menukarkan isim fa'il. Dan kita bagi dua wajah, mubaddilatun, mubaddilatin. Mubaddilatan tak ada? Tak ada. Sim jamak muannas salim dia ada dua wajah je. Mubaddilatun itu kalau marfu', kalau majrur dengan mansub mubaddilatin bari kasrah. Okey, dua wajah. Seperti mana isim musanna bagi dua wajah. Abang Kamarudin Kasim, orang kampung Den. Masya-Allah, baru kenal. Masya-Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustaz, dapat ikut pengajian Ustaz dari Kuantan. Ya, ini orang taman saya, orang kuat Surau Damansara ni. Masjid Syakirin, Bandar Damansara Kuantan. Masya-Allah. Alhamdulillah. Dia orang kampung saya belajar. Orang taman saya. Insya-Allah. Ummu Aimi, tiba-tiba nampak je Kamarudin Kasim. Mubaddil. Baik, kembali semula. Isim fa'il, isim maf'ul, mubaddilatun, mubaddal, semua antum anas. Mubaddilatun, mubaddilatani, mubaddilataini, mubaddilatun. Ya, macam Umi Esah tulis tu. Umi Esah, okey. Mubaddilatun, mubaddilatin. Mubaddilat. Teacher Mahani punya nota ni kena tengok. Kena save. Nampak? Mubaddilatani. Ini mubaddilatun, mubaddilatin. Ya, alhamdulillah. Memang kita tulis walaupun orang lain tak ambil tak apa, tapi kita makin mahir. Percayalah. Wa ma khalaqta hadza batil. Itu yang Allah beritahu dalam Quran. Wa ma khalaqta. Tidak Allah ciptakan batil, sia-sia. Semua yang kita lakukan tetap Allah akan nilai. Bukan dari sudut pahala, tapi kita akan terkesan. Kita akan jadi lebih peka lagi dengan apa yang kita tulis. Jadi tahniah kepada siapa yang komen, yang menulis. Nampak apa yang kita nak kongsikan, nak beritahu kawan-kawan kita. Beritahu, kita tulis kat ruang komen. InsyaAllah. Kita jadi nota, kita jadi kemas, makin apa yang kita ingat. Kalau saya nampak ada kesilapan, saya boleh tegur. Senang. Saya tegur, kita akan teringat sampai bila-bila. Dan itu nilai tambah pada kita. InsyaAllah. Jadi inilah cara belajar. Tak ada rasa malu. Malu bukan di sini tempat dia. Nak malu, mari pergi tempat lain. Untuk nak belajar dengan saya, tak ada malu. Saya nak tegur, saya tegur. Salah, kalau saya salah pun boleh tegur. Tak ada masalah. Bismillah. Alhamdulillah. Kamar adalah kanan. Ini saya berguru dengan belajar macam mana cara nak jaga lutut. Oh, saya dah beli celery. Saya buat saya proses perah air dia. Oh, insya-Allah. Minum air jus celery campur dengan halia muda. Blend. Lepas tu perah air dia. Minum. Fresh. InsyaAllah. Terima kasih Ibu Kamar Hadullah Kanan. Umur 74 kata saya. 74 tahun. Tapi boleh jogging, boleh exercise. Dulu tak ada masalah lutut. Pada ibu-ibu yang ada masalah lutut, ini nasihat daripada Hajah Kamar Hadullah Kanan. Lazimkan makan jus celery setiap hari. 1 gelas jus celery campur dengan halia muda. Minum. InsyaAllah lutut clear. Malah ada yang bitter-bitter kat leher tu, yang kolesterol, tanggal semua tu. Siapa ada masalah tu, cuba amalkan obat yang Allah berikan. Di sepatah kata Ustaz Hashim, dia punya motor dia,
Ustaz Hashim rahimahullah dalam moto ilmu perubatan dia, dispensary to the world, to the earth apa? Dispensary apa? Gedung perubatan yang ada Allah sediakan, yang kita pijak, yang kita sandar, yang kita cabut semua daun-daun apa, pohon-pohon yang ada dekat muka bumi ini, semua adalah gedung perubatan yang Allah sediakan untuk kita. 76 tahun, tu kamar adalah kanan. Umur 76 tahun boleh jogging. Boleh jogging, ngasah lutut, tak ada pakai tongkat. Masya-Allah. Semoga Allah beri kesihatan yang baik, kesihatan yang diberkati. Boleh belajar Quran, boleh terjemah Quran, boleh faham Quran. 76 tahun. Jadi cabaran kepada yang muda. Jaga kesihatan, jaga kecerdasan, dekat dengan Quran, insya-Allah. Hidup kita berkat, umur kita berkat, usia kita usia yang diberkati. Insya-Allah. Saya pun nak jadi macam itu. Mudah-mudahan usia saya usia yang diberkati, usia yang bermanfaat, boleh diberi manfaat kepada ummah, insya-Allah. Dan seterusnya, saya bina isim maf'ul pula. Macam mana buat isim maf'ul? Kita copy isim fa'il. Kita copy isim fa'il. Kemudian tepis. Tanwin, hujung mesti tanwin. Ain fa'il dia. Fa fa'il huruf ba, mim tu tambahan. Fa fa'il huruf ba, ain fa'il huruf dal. Dal tu baris kasrah. Kita tukarkan kasrah kepada fathah. Jadilah isim maf'ul. Mubaddilun yang menukarkan, mubaddalun yang ditukarkan. Tambah imbuhan di. Tagline untuk isim maf'ul, imbuhan di kena. Isim fa'il, ain fa'il bari bawah. Isim maf'ul, ain fa'il tukar bari fathah. Mubaddilun yang menukarkan, mubaddalun yang kena ada. Ya, laras bahasa kita untuk menterjemah isim maf'ul dari isim fa'il yang tu kena wujudkan tambah imbuhan di, yang ditukarkan. Mubaddalun yang ditukarkan. Okey. Kalau dulu kita belajar yang 3 huruf, badilun. Badilun itu kalau 3 huruf. Ini mubaddilun 4 huruf. 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf semua kena ada huruf mim. Copy fi'il mudhari' saja. Copy fi'il mudhari', buang huruf mudhari' ganti mim baris dhammah, dan ain fi'il baris kasrah bagi isim fa'il, baris fathah bagi isim maf'ul. Itu beza dia. Fi'il 4 huruf, fi'il 5 huruf dan 6 huruf. Untuk bina isim fa'il serupa sama. Buang huruf mudhari' ganti mim baris dhammah. Buang huruf mudhari' ganti mim baris dhammah. Yang membezakan isim fa'il dan isim maf'ul ain fi'il saja. Adakah di baris kasrah atau baris fathah? Selesai masalah. Mubaddalun yang ditukarkan, mufrad. Kalau musanna dia tambah alif nun. Mubaddalani atau mubaddalaini. Kenapa tambah ya nun? Kalau dia nasab dengan hukum dia jar, tanda dia berubah kepada huruf ya. Pengganti baris kasrah, pengganti pada fathah dengan huruf ya. Okey. Jamak dia mubaddaluna, tambah waw nun. Jadi jamak muzakkar salim atau mubaddalina. Kenapa dua wajah? Mubaddaluna kalau marfu' dengan waw. Kalau nasab dengan jar dengan huruf ya. Pengganti baris kasrah atau pengganti baris fathah dengan huruf ya. Bagi isim jamak muzakkar salim. Isim maf'ul bentuk jamak muzakkar salim. Untuk muannas tambahkan ta marbutah. Untuk muannas tambahkan ta marbutah. Mubaddalatun. Sama macam tadi. Lam tu berdhamah tu tukar bil fathah, tambah ta marbutah. Mubaddalatun, mubaddalatani, mubaddalataini. Jamak mubaddalatun, mubaddalatin. Okey. Isim maf'ul. Isim fi'il amar. Sekarang jam sudah menunjukkan 9. Okey, terima kasih Anizah Mak Nur. InsyaAllah anda ada asas. Apa? Kita akan bincang nanti. Seterusnya
Fi'il amar. Fi'il amar kita ambil daripada fi'il mudhari' juga. Copy fi'il mudhari', paste. Fi'il mudhari' daripada engkau tukarkan, kita nak tukar jadi fi'il amar, tukarkanlah oleh engkau fi'il amar. Macam mana? Buang huruf mudhari'. Jangan ambil dia daripada engkau tukarkan. Buang huruf mudhari'. Baris dhammah di hujung tu tukar pada sukun. Itu langkah pertama yang mesti kena buat dulu. Boleh baca? Boleh. Badil, itulah fi'il amar dia. Jangan tambah hamzah wasal, tak perlu tambah hamzah wasal ke hamzah qata', tak perlu. Badil, itulah fi'il amar. Badil, tukarkanlah oleh engkau. Asalnya tubaddila ni buang huruf mudhari', buang nun. Badila, kamu tukarkan. Asal tubaddiluna, buang huruf mudhari' ta, buang nun. Badilu, sama. Engkau muannas, asal tubaddilina, buang huruf mudhari' ta, buang nun. Badili, tambah ya. Badil, badila, badilu, badili, badila, alif tasnah. Badilna, nun niswah yang fi'il amar yang ada nun niswah. Buang huruf mudhari'. Asalnya tubaddilna, buang huruf mudhari' saja. Tak buang. Ya, badilna. Nun tak boleh buang. Kerana nun tu adalah dhamir dia. Okay, jelas. Ada 6 fi'il amar. Fi'il nahi, kopi dari fi'il mudhari' juga. Asal tubaddilu. Cuma kita tambahkan huruf lam alif saja. Tambah lam alif, la jangan, dan baris dhammah tukar sukun. Selesai. Itulah fi'il nahi. La tubaddil. Jangan engkau tukarkan. Jangan engkau berdua tukarkan. La tubaddilani, asalnya ada nun, buang nun. La tubaddila. La nahiyah ni dia bukan huruf nahi saja, dia juga huruf jazimah. Dia menjazamkan fi'il mudhari'. Antara tanda jazam baris sukun, atau yang denun akan hazam nun. La tubaddila, la tubaddilu. Denun tak san tubaddiluna, hazam nun. La tubaddilu. Af'alul khamsah, okey? La tubaddili, asal tubaddilina, nun dihazamkan. La tubaddili. Engkau berdua, la tubaddila. La tubaddilna. Ini tak buang. Untuk fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah tak berubah sebab dia mabni. Yang bersambung dengan nun niswah fi'il mudhari' yang mabni. Okey. 6 saja. Isim zaman, isim makan. Isim zaman, isim makan sama macam isim maf'ul. Copy paste saja. Copy. Copy. Paste. Isim zaman, isim makan sama. Copy, paste. Mubaddalun sama macam isim maf'ul. Masa menukarkan, tempat menukarkan. Dia ada 3. Mubaddalah ni jamak dia apa? Jamak dia kena buka kamus. Ni kena lama je buat. Mubaddilu bukan Nabadilu jamak taksir dia jamak taksir. 3. InsyaAllah kita semak nanti. Saya akan pastikan untuk pertemuan akan datang supaya dapat jawapan yang betul. Dan fi'il madhi majhul. Ba dhamma awalu, dal tasydid, ain fi'il bil kasrah, bud lam tom kata buddila. Madhi majhul mudhari' majhul
Yubaddalu. Pertama dumma awaluhu, ba tasdid, dal tasdid, ain fi'il baris fathah. Baddalu. Yubaddalu, ia ditukarkan. Tasrif fi'il madhi sama. Buddilu, buddilu, buddilat, buddilata, buddilna, buddilta, buddiltuma, buddiltum, buddilti, buddiltuma, buddiltunna, buddiltu, buddilna. Yubaddalu, yubaddalani, yubaddaluna, tubaddalu, tubaddalani, yubaddalna. Tubaddalu, tubaddalani, tubaddaluna, tubaddalina, tubaddalani, tubaddalna, ubaddalu, nubaddalu. Ini kena lazimkan, kena mahirkan, kena biasakan. InsyaAllah anda akan boleh menguasai dengan baik. InsyaAllah. Saya perkongsian untuk hari ini sampai setakat ini dulu. Dah jam 9.07 pun. Dah lebih daripada perjanjian yang kita sama-sama sepakati. InsyaAllah kita akan jumpa pada hari Khamis nanti, insyaAllah. Cukup untuk pertemuan hari ini, cukup untuk perkongsian hari ini, sehingga satu ayat kita buat, dua ayat. Okeylah, dua ayat, insyaAllah. Semoga Allah berkati perkongsian ini. Dua ayat apa? Satu ayat, satu ayat aja, insyaAllah. Mudah-mudahan anda faham, anda berdapat terima dengan baik, dan anda insyaAllah makin